Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, kita akan masuk ke unit 4 iaitu Teknologi Pertanian bagi tahun 5. 7.1.1 Menerangkan maksud pertanian badar. Kita boleh rujuk dalam buku teks RBT tahun 5, muka surat 64 hingga 68. Apakah itu pertanian bandar? Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Penanaman dijalankan secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Mari kita lihat contoh ruang untuk bercucuk tanam di kawasan kediaman berikut. Yang pertama adalah rumah pangsa. Rumah yang bertingkat, tiada laman yang luas di hadapan tetapi mempunyai balkoni di setiap rumah. Kebiasaannya sesuai menggunakan kaedah tanaman teknologi moden ataupun tanaman yang digantung. Kondominium lebih kurang seperti rumah pangsa, tetapi keluasannya lebih luas dan balkoninya juga lebih besar berbanding rumah pangsa. Tidak sesuai menggunakan kaedah tanaman konvensional yang menggunakan banyak tanah. Seterusnya, rumah teres. Rumah teres mempunyai laman yang luas, ada kalanya mempunyai sedikit laman yang bertanah. Sesuai tanaman secara bertingkat di dinding atau menyusun sedikit pasu di laman. Yang terakhir adalah rumah di kawasan tanah lot. Laman yang lebih luas berbanding rumah teres, akan tetapi masih terhad untuk melaksanakan kaedah tanaman konvensional secara menyeluruh. Boleh menyusun tanaman mengikut kesesuaian. Kaedah penanaman pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Di sini terdapat dua kaedah penanaman yang boleh digunakan iaitu konvensional dan teknologi moden. Kaedah penanaman secara konvensional menggunakan tanah yang banyak, lebih kepada tanaman batas, kurang sesuai untuk rumah pangsa dan kondominium. Kaedah penanaman secara teknologi moden menggunakan hidroponik dan bergantung dan tanaman yang boleh digunakan secara menegak ke dinding. Tanaman secara teknologi moden juga boleh menjimatkan ruang yang banyak. Pada gambar berikut adalah contoh-contoh susunan tanaman. Sebagai contoh, yang pertama adalah menyusun tanaman secara bertingkat di dinding. Yang kedua, menyusun tanaman berpasu di halaman. Dan yang ketiga, contoh menyusun tanaman secara menegak. Baiklah, kita akan masuk ke bahagian kepentingan dan kebaikan melaksanakan pertanian. Terdapat 4 kepentingan dan kebaikan melaksanakan pertanian. Mari kita lihat. Yang pertama, menghasilkan sumber makanan sendiri. Dengan melaksanakan pertanian, kita boleh mudah mendapatkan sumber bahan masakan. Sebagai contoh, jika kita tanam cili atau sawi yang menjadi bahan utama untuk masakan, sudah tidak perlu ke kedai, tinggal ambil di rumah sahaja. Yang kedua, memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Dengan kita semula bahan buangan seperti botol, tin atau botol minyak masak, kita boleh mengurangkan pencemaran dan boleh memelihara alam sekitar kita. Dan bahan-bahan tadi kita boleh gunakan sebagai bekas tanaman.
Kepentingan ketiga, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Jangan buang semua sisa makanan. Kita boleh pilih semula sisa makanan untuk jadikan baja. Contoh sisa makanan yang boleh dijadikan baja seperti kulit telur, kulit pisang, air rebusan, sayur-sayuran yang lebih dan uncang teh. Dan yang keempat, menjandakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Dengan hasil pertanian juga, kita boleh tambahkan sedikit wang poket kita. Selain itu juga, kita boleh beri pada jiran untuk mengeratkan lagi hubungan kejiranan. Baiklah, kita imbas kembali antara kepentingan dan kebaikan melaksanakan pertanian. Yang pertama, kita boleh menghasilkan sumber makanan sendiri. Yang kedua, menjadikan bahan sisa dapur sebagai baja. Yang ketiga, memelihara alam sekitar dengan bahan guna semula. Dan yang keempat, menjana pendapatan dari hasil tanaman. Baiklah, pada pendapat kamu, adakah rumah kamu sesuai untuk bercocok tanam? Boleh komen di bawah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi untuk next video.